Babu qaulillahi ta'ala wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila. Ini bab wala tajhar bi salatik, jangan duk kuat suara kamu dengan salat. Wala tukhafit biha, jangan terlalu perlahan. Sederhana, kita baca biar dengar kita saja, baca biar kita dengar saja. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala nazalat, turun ayat Quran ini, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhtafin bi Makkah, sedang Nabi bersembunyi dakwah dia di Mekah. Ayat Quran ini turun sebab apa? Fakana idza shalla bi ashabihi, bila Nabi kita salat dengan sahabat-sahabat dia, rafa'a sautahu bil Quran, Nabi kita mengangkat suara dia baca Quran. Fa iza sami'ahul musyrikun, bila geng kafir dengar sabbu al-Quran, mereka maki Quran, cerca Quran. Wa man anzalahu, kepada mereka yang menurunkan Quran, Allah Ta'ala dia maki juga. Wa man ja'abi, siapa dia bawa Quran ni mari, malaikat Jibril bawa mari, Nabi kita menerima Quran, semua kena. Faqala Allah Azza wa Jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berfirman kepada Nabi dia, wala tajhar bi salatika, maka janganlah engkau kuatkan suara, bi salatika ay bi qiraatika, bacaan kamu jangan baca. Fayasma'al musyrikun fayasubbul Quran, maka orang kafir dengar, mereka akan cerca Quran. Wala tukhafit biha, jangan terlalu perlahan, an ashabika, daripada sahabat-sahabat kamu, fala tusmi'hum, mereka jadi tak dengar. Wabtaghi baina zalika sabila, ambillah jalan tengah, dia panggil jalan yang sederhana, biar kita dengar, jangan sampai orang lain dengar. Bila timbul isu, Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Nabi kita ni supaya perlahankan suara, jangan sampai peringkat orang kafir dengar menyebabkan orang kafir marah. Hari dua ni timbul isu, orang Islam sendiri tidak puas hati dengan masjid di kampung dia yang pasang baca tarhim pagi itu kuat sangat. Boleh jadi kalau subuh 5:30, awal lagi pukul 5 dah baca tarhim lagi, baca Quran lagi, dengan suara, dengan speaker yang besar-besar, yang menyebabkan mengganggu orang yang sedang tidur, ganggu orang sedang tidur. Jadi kalau kita belajar fiqhus sirah daripada ayat yang kita belajar ini, maka kita mengatakan, kalaulah masjid itu duduk di tengah-tengah masyarakat yang ramai, ada yang orang bukan Islam, ada orang Islam yang keuzuran, kanak-kanak nak tidur, ada juga orang Islam yang jenis lembu kenyang, kalau dengar kuat pun tak mari masjid juga. Jadi apa faedahnya kita pasang kuat-kuat ini lain daripada azan? Azan tak apa, sebab kita nak beritahu syiar Islam itu azan, masuk waktu solat. Tapi kalau nak pasal tarhim kuat, nak pasal mengaji Quran pula kuat, yang mari pun 3-4 orang tu yang mari ya. Pasal 3-2-3 kilometer dengar, ini mengganggu orang lain. Tidak ada hak untuk kita sumbat dalam telinga orang yang tak mau dengar Quran, tak mau dengar bacaan ini dengan suara-suara yang kuat. Tak perlu. Maka sederhanalah kita dalam keadaan kita ni. Jadi masjid kita ni pun, kalau jiran-jiran kata ramai orang sakit di kawasan ni, tak boleh suara kuat untuk baca Quran malam-malam, jadi kita kena perlahankan. Yang kita kena dengarnya azan. Azan itu hak masjid memperdengarkan azan, kerana itu simbol ataupun syiar Islam. Jadi azan sekejap ya, kalau baca tu lama-lama. Kalau baca lama ni orang mari penuh masjid, alhamdulillah tak jadi masalah. Ni masalahnya baca lama, tak mari juga. Hak mari pun hak tu ya. Hak ni kalau tak baca terakhir dia mari dah, sebab memang dia ahli masjid. Jadi dalam isu suara kuat ini, bagi analah kita ambillah pendekatan wasati dalam masalah ini, iaitulah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam anjurkan supaya mengangkat suara azan. Adapun suara-suara lain, bacaan-bacaan lain, kalaulah mengganggu orang-orang tidur, kecuali masjid kita duduk tengah padang, tak ada manusia, kita pasang apa jin yang duduk dengar, orang pun tak dengar, pasanglah. Tapi kalau mengganggu jiran-jiran tetangga, maka tidak ada menjadi hak untuk kita orang masjid mengganggu orang lain. Ada sebuah masjid bagi tahu pada saya, dia kata masjid saya ni
Ada satu malam dalam seminggu ni bangsa jenis duduk bergendang, bawa speaker besar pasang luar masjid, duduk bergendang, duduk baca qasidah, duduk. Jadi dia menyebabkan jiran-jiran yang kata kami nak tidur tak boleh sampai dekat pukul 12 malam baru berhenti. Ini semua mengganggu hak jiran. Nabi kita SAW tidak ajar mengganggu orang dengan bacaan-bacaan kita. Kalau kita baca uskur fi nafsika tadarruan wa khifah, Allah Ta'ala ajar kepada kita uzkur rabbaka fi nafsik, sebutlah Tuhan kamu dalam diri kamu. Jadi kalau kita nak selawat, apa salah selawat pelan-pelan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala, tak perlulah duk kelepung-kelepang. Siapa mereka, ada seorang sahabat tu dia kata, saya ni anak-anak dia habis orang majlis balik tu barulah tidur, sebab suara yang begitu kuat mengganggu jiran tetangga. Maka kita nasihatlah secara wasati. Kita suka pada majlis-majlis, kita suka dengar baca Quran, kita suka dengar apa ni kalimat-kalimat yang baik, tapi jangan sampai mereka mengganggu orang, jangan sampai mereka menyusahkan jiran tetangga, kerana itu hak mereka. Untuk mereka tak boleh kita kacau, tak boleh kita ganggu dia. Tengok dalam ayat ini pun Allah SWT larang Nabi kita daripada kuatkan suara, kerana mengganggu orang lain, kafir dengar, menyebabkan mereka marah. Kita pun sama juga dalam isu kita ni pun boleh jadi menyebabkan orang marah. Maka bersederhanalah dalam masalah ini, jangan over sangat, jangan terlebih sangat. Yang duk pergi marah pada orang ni pun kadang-kadang dia tak pergi masjid pun, dia semangat gitu ya. Jangan jadi satu benda-benda, setiap perkara yang berlaku kita boleh tengok dalam banyak dimensi, banyak sentimen yang kena tengok. Dari sudut agamanya ada hukum ke tidak, dari sudut perasaan ada tidak, dari sudut kejiranan, dari banyak benda-benda sudut. Kadang-kadang kita duk rasa kita nak ibadat ni, orang ni kacau ni, lah kita mengacau jiran sungguh. Tutup pintu masjid, baca pokok kita saja, jangan duduk lepas suara keluar, itu lain cerita. Wallahu ta'ala alam.